اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah penonton dan pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dalam rancangan Irsyad Hukum pada kali ini, insya-Allah saya akan membicarakan satu tajuk ataupun membawakan beberapa isu yang sering menjadi persoalan atau pertanyaan orang ramai, khususnya di musim Hari Raya Ibadah Kurban ini, iaitu mengenai dengan setakat mana orang kaya memiliki daging kurban. Sebelum saya menghuraikan lebih lanjut lagi mengenai tajuk yang saya bawakan ini, ada baiknya kali saya jelaskan mengenai cara pembahagian daging korban sunatani secara ringkas. Kepada siapa saja akan dibahagikan daging korban sunatani. Secara ringkasnya, seorang yang menyembelih ibadah korban sunat untuk dirinya adalah disunatkan membahagi daging binatang korban tersebut kepada 3 bahagian. Seperti berikut. Bahagian pertama, 1/3 untuk dirinya, iaitu orang yang melakukan ibadah korban. Disunatkan bagi orang yang berkorban memakan sebahagian daripada sembelihan korbannya sebagai mengambil berkat. Afdal baginya memakan hati binatang tersebut kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian kedua, 1/3 lagi untuk disedekahkan kepada golongan fakir miskin. 1/3 yang disedekahkan kepada golongan fakir miskin tadi ini wajib daging tersebut dalam keadaan mentah, iaitu tidak dimasak. Menurut Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala, maksud fakir miskin di sini adalah siapa yang dihalalkan baginya menerima zakat. Jadi hak orang fakir miskin pada daging tersebut adalah untuk dimiliki. Adapun maksud milik di sini ialah diharuskan baginya memakan daging tersebut ataupun menjual dan seumpamanya. Dan dapat juga dipahami di sini bahawa golongan fakir miskin ini boleh memberikan daging korban tersebut kepada orang Islam yang lain, sama ada dalam keadaan mentah ataupun daging itu sudah dimasak, sama ada kepada orang fakir miskin ataupun pada golongan orang kaya. Bahagian ketiga, itu 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada golongan orang kaya. Sama ada daging tersebut dalam keadaan mentah ataupun daging sudah dimasak. Menurut Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala, maksud orang kaya di sini adalah mereka yang diharamkan menerima zakat. Jadi siapa saja lagi golongan orang kaya ni? Golongan orang kaya ni boleh jadi terdiri daripada ahli keluarga sendiri ataupun saudara mara, jiran-jiran tetangga, sahabat handai, para teman sekerja dan yang seumpamanya yang bukan daripada golongan fakir miskin. Selain daripada orang kaya itu sendiri, diharuskan juga bagi ahli keluarganya seperti isteri dan anak-anaknya dan seumpamanya untuk menikmati daging korban tersebut. Sekiranya golongan kaya ini dijemput ke rumah orang yang berkorban, itu orang yang melakukan ibadah korban, kemudian dalam majlis tersebut ada disediakan daging korban yang sudah dimasak. Jadi maka haknya pada makanan itu adalah setakat untuk dimakannya saja. Kerana itu adab-adab sebagai tetamu hendaklah dijaga dan dipelihara, khususnya semasa dalam majlis tersebut. Antaranya, dia tidak boleh dengan sewenang-wenangnya
memberi makanan tersebut kepada kucing dan seumpamanya, atau menyedekahkannya atau memberikannya kepada orang lain. Berlainan pula jika sekiranya makanan tersebut ditapaukan ataupun orang dibungkuskan untuk kita ni bawa balik, maka ahli keluarga orang kaya ni termasuk juga orang yang diharuskan memakannya. Isu seterusnya, seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, golongan orang kaya ini juga menerima pembahagian daging korban sunat. Namun, kadangkala apa yang berlaku ialah daging mentah yang dihadiahkan itu sama ada yang masih segar ataupun yang sudah dibekukan, dirasakan macam terlalu banyak atau lebih daripada mencukupi. Alhamdulillah, sehingga indakan muat peti sejuk di rumah. Maka golongan kaya ini bercadangnya akan memberikan daging tersebut kepada saudara mara, jiran, rakan-rakan atau seumpamanya. Jadi dalam hal ini bagaimanakah cara yang dibenarkan untuknya memberi atau menghadiahkan daging korban tersebut kepada orang lain? Jadi dalam hal ini kita ni perhatikan ada dua perkara yang mesti kita ni ambil tahu, iaitu perkara yang diharuskan dan perkara yang dilarang. Seringkali timbul kekeliruannya sehingga ada yang mengatakannya bahawa apabila golongan orang kaya dihadiahkan daging korban, dorang menganggap daging tersebut menjadi miliknya dan dorang lebih boleh melakukan apa saja dengan daging tersebut. Itu seperti disamakannya seperti orang dengan golongan fakir miskin memiliki daging korban. Jadi anggapan ini salah. Hukum golongan orang kaya yang dihadiahkan daging korban ini berbeza. Tidak sama dengan golongan fakir miskin. Kerana menurut syarak, pada asalnya bahagian daging yang dihadiahkan kepada orang kaya ini hanyalah setakat untuk dimakannya saja dan bukan untuk dimiliki seperti akan dijualnya dia ataupun untuk tujuan lain dan seumpamanya. Kerana hukum mengenai orang kaya tidak memiliki daging korban adalah muktamad. Walaupun orang yang berkorban itu berkata kepada penerima yang kaya, contohnya, nahnya, wang ajinya, ini kuadiahkannya kepada kamu, daging korban ini untuk menjadi milik kamu. Dan lakukanlahnya seperti mana yang kamu suka. Walaupun orang yang berkorban itu berkata macam itu, menurut beberapa ulama, hukumnya adalah tidak harusnya. Malahan haram bagi golongan orang kaya untuk memiliki daging tersebut. Oleh yang demikian, menurut syarak, apabila orang kaya dihadiahkan daging korban yang mentah, maka dia dan termasuk ahli warisnya hanya diharuskan setakat memakannya saja. Dilarang menjual dan yang seumpamanya daging korban tersebut. Ataupun dorang ini juga diharuskan menyedekahkannya dalam keadaan mentah kepada golongan fakir miskin yang lain, iaitu yang beragama Islam. Dan dilarang menghadiahkan daging korban yang mentah kepada golongan orang kaya. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang juga apabila golongan orang kaya banyak menerima daging korban ini, dorang bagi lagi atau sedekahkan kepada golongan kaya yang lain. Jadi dalam hal ini dilarang membagikan. Kalau kan mau juga membagi, ada caranya. Diharuskan menjamu orang Islam. Itu bisa dimasak dulu daging korban tersebut, kemudian dijemput, dijamu makanan tersebut kepada orang-orang Islam. Sama ada mereka itu terdiri daripada golongan fakir miskin ataupun golongan orang kaya. Antara perkara yang utama yang perlu diingat bahawa daging korban ini sama ada yang masih mentah ataupun yang sudah dimasak, dilarang secara mutlak untuk diberikan, disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang bukan Islam, dilarang. Maka sewajarnya bagi mereka yang diberikan atau menerima daging korban, lebih-lebih lagi yang sudah dimasak, supaya berhati-hati agar daging korban itu tidak dijamu atau dihidangkan kepada ahli keluarga, saudara mara, jiran-jiran, teman-teman yang bukan beragama Islam. Isu seterusnya mengenai dengan kalau sekiranya golongan orang kaya ini menerima daging korban, meninggal dunia dia. Jadi dalam hal ini macam mana kedudukan dengan daging tersebut
apakan dibuat. Menurut ulama, sekiranya seorang kaya yang dihadiahkan daging korban itu meninggal dunia, sebelum lagi ke dia sempat memakannya atau menghadiahkannya, maka dalam hal ini ahli waris si mati tadi tetap jua dituntut untuk memelihara perkara yang dilarang dan diharuskan oleh syarak terhadap daging korban tersebut, seperti mana yang dikenakan ke atas golongan orang kaya yang saya jelaskan sebentar tadi. Jadi maknanya samalah hak pewaris orang kaya terhadap daging korban tersebut hanya setakat untuk dimakan atau disedekahkan atau dijamu kepada golongan fakir miskin dan orang kaya di kalangan orang Islam. Sebagai kesimpulan, golongan orang kaya yang menerima daging korban ini, mereka hendaklah berwaspada dan berhati-hati terhadap daging yang telah dihadiahkan kepada mereka, agar terhindar dari melakukan sebarang perkara yang menyalahi hukum syarak. Ini kerana sekalipun mereka dihadiahkan daging korban, bukan bererti dorang memilikinya. Terdapat syarat-syarat yang wajib dipatuhinya, seperti tidak memberikannya kepada orang bukan Islam, sama ada yang mentah ataupun yang sudah dimasak. Mereka juga tidak mempunyai hak untuk menjual atau seumpamanya, melainkan hanyalah untuk dimakannya atau menyedekahkannya kepada golongan fakir miskin dalam keadaan mentah. Ataupun memasaknya, kemudian menjamu tetamu di kalangan orang Islam, sama ada golongan fakir miskin ataupun golongan orang kaya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk itu saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم